Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang pertama daripada 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah bererti tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Faham makna kata yang diwajib disembah tu bukan hak lain tu. Sunat sembah. Wajib di sini maknanya dia saja yang mesti kita sembah, yang lain jangan sembah. Nah. Mempunyai erti bahawa Tuhan Allah yang Maha Besar duduk dalam kalimah tu saja. Bila kita kata tiada Tuhan yang disembah ataupun yang patut disembah, yang berhak disembah, maknanya Allah ni lah yang Maha Besarnya, hak lain kecil lah. Kecil mana? Kecil segala-gala. Semua kecil lah. Maha kuasa maknanya habis kuasa. Yang lain kuasa kau, tapi kadar mana Tuhan tak tarik lagi. Bila tarik balik kuasa, balik besuk lah. Dan patut disembah. Orang lain tak patut sembah. Sembah-sembah ni kita peramba diri, tak patut lah. Ada orang yang perambakan diri dia kepada cara kita tak tahu. Nah, jangan tak salah cara tu. Betul lah, jangan sampai jadi hamba. Ada beza tu. Cari harta dengan jadi hamba dah. Jadi hamba ni kan mati tak apa. Tapi kerana Allah tak boleh. Terus kata mati hujang tak pergi dah serah. Nah, tapi kerana harta bukan harta hujang. Kalau petir tu liik celah petir. Tu hamba itu. Sanggup mati kerana Tuhan, sanggup susah kerana Allah, sanggup tengah malam kerana Tuhan. Dipanggil hamba. Sanggup susah lebih pada susah kerana Allah. Hak dunia, hamba dunia. Ditaati dengan sepenuh hati. Walaupun maknanya nafsu kita tak senang. Sebab ada kali ni hukum tu nafsu kita tak apa senang. Tapi kita terima ke atas dasar keimanan kepada Allah. Tak apa dah. Nah, sebab tubuh badan kita ni tak jasad saja. Yang macam tiang-tiang api itu, dia ada nafsu dalam. Nafsu tu kadang-kadang hukum Tuhan tak apa senang. Nah, mana haram benda tu kita berahi. Tapi haram lah pula. Walaupun kita seronok benda tu, hak haram tu, kita terima juga hukum haram tu. Sama kaedah iman. Ada benda orang yang dia tak buat benda tu memang dia tak berahi pun. Macam orang tua kan, tak berahi, kita tengok orang joget apa semua. Dia pun tak buat. Dah beriman pada takut pula Tuhan. Tapi orang muda-muda dia tak pergi. Tapi berahi dia pergi apa tak pergi? Dah takut Tuhan. Dia ada beza. Walaupun dia minyak tak salah. Dia berahi dia suka kalau kau puan joget tak ting macam anak beruk 3 ekor. Aku tak suka pakai kain soyok pula, baju ketat. Kita pula orang muda ni memang minat. Dia orang kata haram, kita pun tak pergi. Tak apa dah. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kaum ini kata Tuhan ada. The God is dead. Kaum ini Rashid Maidin. Tuhan hati dah. Dia kata Tuhan hati dah. Ada pula Tuhan mati. Tak ada Tuhan. Sekarang ni sedang menular di tempat kita pula, iaitu free thinker, atheist. Walaupun masih tidaklah ramai, tapi kalau lock dia jadi ramai. Kepercayaan tiada Tuhan. Bukan kepercayaan pada Tuhan. Puak-puak ni dia percaya Tuhan tak ada. Ada dah di tempat kita ni. Orang lumpur ni yang berjawatan profesor ni, berjawatan pensyarah, berjawatan guru, walaupun tak amal, tapi dia tak percaya. Orang Melayu lah. Susah tu orang Melayu. Orang duk ingat ke Islam. Dia tak percaya pada agama. Hidup dengan tidak berpermulaan.
Sebab tu ulama' kata, apa yang kita pelajari daripada kitab-kitab tauhid, Allah bersifat dengan wujud ke, macam mengaji sifat 20 wujud, idam, baqa', mukhalafatuhu lil wadi sampai 20 tu. Akhirnya disimpulkan dalam kata la ilaha illallah. Jadi Tuhan selain Allah. Allah mana yang tak ada? Allah yang bersifat dengan wujud, dengan kidam, dengan baqa', dengan mukhalafah, dengan kudrat, dengan iradat, dengan ilmu, dengan macam-macam. Segala sifat kamalat. Allah tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Tuhan yang tak ada sifat tu, tu tak payah nafi tu. Tu tak payah kita nafi kan. Tahu apa tak nafi? Dah bukan Tuhan. Tak ada sifat wujud, tak ada sifat kidam, tak ada sifat kudrat, tak ada sifat ilmu. Tuhan tu. Bukan Tuhan, dah bukan Tuhan. Tak payah nafi. Dalam kalimah tu. Kalau kita kata la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kamalat. Sifat boleh menjadikan alam langit dan bumi, boleh menjadi memberi kehidupan, boleh menyelamatkan nyawa, boleh memanjangkan umur orang, boleh memberi rezeki. Tuhan yang sifat tu kita kata tak ada. Illa Allah, mereka Allah orang. Nah. Hidup tak ada mula. Kita hidup ada mula. Nah. Kita hidup ada permulaan. Allah ni la awwala li wujudihi. Tiada permulaan bagi wujud ni. Kita Aqidatun Najm kata. La awwala li wujudihi. Dalam kitab Tauhid Salah dia kata wujudun. Bila tidai. Ada Allah Ta'ala dengan tiada permulaan. Sama je, tak payah balah. Tauhid Salah ke Tauhid Salah ke sifat 20 ke pesen salah, sama je. Tujuan nak suruh kita tauhid. Kaedah pembelajaran lain-lain. Kita senang dengan kaedah sifat 20. Kok sifat 20 mudah faham. Ada orang faham kok pesen salah, ngaji kot tu. Tujuan bukan nak apa sifat tu. Bila kita reti tu, kita pun mentauhidkan Allah. Tujuan tu dapat tauhid sama hidup. Jadi ada Allah Ta'ala ni tidak ada mula. Ilmu maklah semana dalam kita hakikat insan tu kapil. Dia kata Tuhan ni dulu tak ada, lepas tu Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Ni kepala kita. Boleh mengada diri sendiri kan? Boleh. Kursi nak buat diri dia sendiri, kursi tak boleh. Kena ada tukang kursi. Tukang kursi nak buat dah boleh, kena kayu ada. Kayu kena minta dengan dia kekis. Ada orang ni. Ada orang ni. Lagi tak sebut aku. Allah Ta'ala ni barang tak ada. Nak kum payakun. Nak ada. Jadi Tuhan tak ada mula. Lepas tu kita kaji macam mana kita ni ada mula, Tuhan tak ada mula, tak ada start. Tak ada beranak, tak ada apa. Adanya dah dulu. Dulu ada juga. Dulu. Ada. Sampai mana? Dah nak fikir. Memang pun kita dah nak fikir. Baru reti panggil. Kalau boleh kabar benda gini-gini, itu dah reti lagi. Kata sini awak al-ajzu an idrakin idrakul. Lemah dah akal kita nak dapat reti, faham sebenar-benar sifat Tuhan. Itulah orang yang reti. Manusia kita boleh faham lah. Pasal apa? Ada permulaan. Jadi ada, dulu tak ada. Apa panggil mungkin maujud ba'dal? Tak ingat? Tak ingat? Apa ingat? Aqidatun Najm ingat? Jauh tak ni tak kamu nama tak? Jadi mak, mungkin dipanggil mungkin maujud ba'dal adang lah. Mana kita ni makhluk yang telah ada. Dulu ada. Dulu tak ada. Bukan ada dulu ada. Ceh ni baru. Orang ni bila ada? Tahun 58. Orang ni 74. Orang ni 69. Orang ni 82. Dah belum ada 82. Ada ni. Tengok. Ada ni atas ni, atas jasad gini lah. Atas roh tu ada dah, Tuhan cerita dalam dah. Dah langit, kita beranak langit ada dah. Kita beranak langit ada dah. Langit lagi lama. Lepas orang nak main barang etik, main langit je. Cerita cahaya baru lagi 1938 1951. Cerita cahaya
Dah akan nak usung. Oh, hebat tau. Langit tu. Summastawa ila samawat fasawwahunna sab'at. Summastawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Ta'ala pun mencipta langit. Diciptanya tujuh lapis. Maknanya masa Allah Ta'ala sebelum cipta langit ni, tak ada langit. Mana barang lama langit ni. Nah. Barang lama ni Arab panggil atiqun. Putih, keras lidah, antik. Jadi gitu. Dia tak nak. Mau itu gua agak. Nah, atiqun mana barang lama. Nah, atau qadimun. Langit pun dulu tak ada agak. Dah dulu benda, dulu Allah Ta'ala seorang, tak ada benda. Masa tu Allah tak cipta sesuatu, Allah seorang saja. Dan sebelum Allah tak ada benda sesuatu. Sebab Allah khaliq, lepas pada Allah baru makhluk. Nak fikir juga macam mana Tuhan ni ada tapi tak ada start. Daya fikir jeng atau. Sebab tidak akan dapat keputusan. Fikirlah benda yang ada Tuhan suruh fikir. Hak Nabi suruh fikir, hak Tuhan suruh fikir, diri kita makhluk. Fikir hak kejadian bumi, hak ikan, hak binatang-binatang, hak tanah, hak macam orang putih duk fikir, duk kaji. Tu tak apa. Kaji berulang, kaji kabu, ni kaji nyamuk, ni kaji ikan dirung, ni kaji tanah, ni kaji macam-macam. Tak apa tu. Nak kaji Tuhan. Nak tahu juga macam mana Tuhan ni asal tak ada. Asal tu ada. Tak ada, hak tak ada tu ada sama nak kaji. Pasal otak kita tak boleh nak dapat mencapai hakikat sifat Tuhan. So, dah tinggal ya. Orang larang dah. Kalau dak buat 17 agak ring. Dah kan? Nak tahu juga. Orang tak beri. Setakat tu lah. Setakat mana kita nak kenal Allah. Setakat kenal Allah bukan kenal zat. Kita kena kenal semek. Kita nak pergi tengok. Nak tengok hidung warna, telinga warna, dahi warna, kaki cukup tak. Nak tengok benda orang. Kalau kabar comel dah nak tengok tadi. Dah tengok. Pakai cahaya kaku ada. Dia cahaya gemung. Aku nak tengok dulu baru aku nak tenang. Tu lain. Pasal barang-barang boleh nampak. Allah Ta'ala barang tak boleh nampak. Jangan kaji lah. Setakat diberitahu dalam Quran, setakat itulah kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia. Dengan sifat kita kenal zat. Allah Maha Esa, dia tunggal, tidak ada yang menyerupai. Tak ada sesuatu seperti Tuhan ni. Tak ada satu yang seperti Tuhan. Nanti dia kabur. Allah tidak berkendak kepada sesuatu pun. Seluruh alam semesta ini diatur oleh Allah. Tidak sesuatu yang luput daripada penguasanya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi. Bisikan hati kita dah udah. Kita niat nak buat jahat esok, tahu dah ini. Bahkan baru berniat pun sudah diketahuinya. Niat malah esok nak pergi ambil awet. Niat baru dah berlapas lagi. Baru niat lah esok dia ambil minum kali. Bagi KFC. Tuhan dengar dah. Dengar masa kita fisik tu. Belum jadi kita. Belum jadi kita. Orang berupang kita semua apa boleh tahu tak bolok. Mong bolok. Allah tak ada bukan mong. Kalkulator tak bolok dah. Kita ambil kalkulator tu. Tak 12 digit. Kita kaji 18,000. Bagi 7 kali 9 tolak 56 kali 400. Tak value. Tak boleh. Tak boleh dah Tuhan. Tak kalkulator. Kalkulator seperti dia made in China. Tukang buat berak dah asuh. Maknanya dah Allah Ta'ala dah akan bolong. Oleh sebab itu orang yang sudah beriman akan rasa dia menjadi sikap rendah diri. Tujuannya bila kita belajar ilmu tauhid, kita dengar kebesaran Allah, kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, maka dia akan mari sikap rendah diri. Itu tujuannya. Bukan suruh hafal sifat 20. Tak tanya lah rubuh lagi sifat 20 terang tak? Dah lah. Bukan lagi tanya. Tak ada.
Tujuan kita belajar sifat-sifat Tuhan itu supaya kita rendah diri, berpandangan luar, tak mudah putus asa, taat patuh waspada, bersih jiwa, lurus keyakinan, tenteram dan damai mata-mata yang berorientasikan keselamatan dunia dan akhirat. Marilah 6 perkara ini dengan sebab kita mengenal Allah. Itu tujuan. Bukan suruh hafal kitab. Allah tak tanya dah kitab, cek tak sah ngaji itu. Nah, sama ada kita ngaji dengan kitab ataupun kita beriman dengan dengar orang cakap saja, tak kira. Tujuan nak suruh beriman. Bila beriman tauhid sungguh-sungguh, selamat akidah. Bila selamat akidah kita, hiduplah kita dalam keadaan Tuhan redha. Tak ada buat perendah diri. Dengar seruan Tuhan lagi selalu. Dia orang tak kenal sifat Allah, panggil dapat. Nah, dapat pecah ambil supaya dah hari. Biar surai, bang tak hari. Pasal dia tak kenal Tuhan. Nah, dia kenal esku. Wakil ayat. Oh, ayat nak mari esok. Nah, pukul 3, pukul 11 mandi dah. Nah, wakil ayat. Nah, ni Tuhan, biar rumah ni juga. Wah, bang. Macam panggil lah dah. Marilah bodoh. Tak hari dah. Seolah-olah tu bila kata gitu lah. Tak hari dah. Nah, masalah tidak kenal Tuhan. Dia ingat ke rumah tu bila? Dia ingat rumah tu imam juga. Kalau rumah tu imam, tak imam bukan rumah sanding dia. No, gitu. Kamu dia. Rumah Allah. Nah, mari sama-sama tunduk sujud kepada Allah beramai-ramai. Gitulah. Mari kita sikap rendah diri. Bila kaya, rendah diri. Sebab apa? Tuhan yang kaya. Dia ngaji dah. Dia dengar orang ngajak. Ya ayuhana antumul fuqara wallahu al-ghani. Hei manusia muslim, apa kedana belaka Allah yang kaya. Jadi Tuhan ni dia harta tambung, Tuhan nak test. Tambung pun Tuhan yang maha kaya. Di mari begitu. Tak ada besar diri. Itu tujuan. Supaya kita jadi berjuruh dengan kenal Allah ni. Di antara berjuruhnya rendah diri. Tak takabur, tak sombong. Nah. Yang kedua, berpandangan luas. Tak space pandangan dah. Tidak mudah putus asa. Putus asa buat ni. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Siapa kat sifat kudrat, sifat iradat tu ustaz khabar Allah Taala ni kalau dia kehendak segala-galanya maka berlakulah walaupun kita tak kehendak. Jadi bila kita nak satu-satu perkara tak berhasil, maka kita tak usah berputus asa. Cuba lagi kerana Allah Taala nak uji kita. Dia boleh luluskan makna kehendak kita sekelip mata, tapi dia nak kita tu sebut nama dia, ingat kepada dia. Satu hari dia akan tunda permintaan kita. Itu juga. Maka orang yang ada agama lain jalan kejalanan pemikiran. Orang yang tak ada agama jalanan lain. Makan sama ya nasi sambal belacan, kasinggang sama ya. Nah, tapi cakap bab agama hak nu tak lain, kita tak lain. Dia orang ada ilmu agama. Nah, dia gitu. Taat, patuh dan berwaspada. Taat. Macam ke orang yang kenal bos jabat ni. Dia kenal majikan ni. Dia taat. Majikan kata jangan lebih pukul 8 apa sekat. Oh, 7.55. Pak tu je syukur dia hari. Nah. Jangan apa pukul 8. Jangan lebih. Nah. Dia kenal bos ni musang apa semua marah itu ni. Malahan musang-musang itu baik mari awas nak. Nah. Tak kenal Tuhan tak apa. Nah. Pukul 8 mayang geri. Nah, 8 pukul 8 pukul 8.30. Mayang geri orang bangsa mayang geri. Nah. Pukul 8 mayang so. Nah, pasal tak kenal bos. Tidak kenal. Tak kenal, tak gerung, tak takut dan tidak berwaspada. Tak ada hal lagi. Macam orang yang tak ada dengar, kan tak dengar surga, neraka tak dengar, dosa pada tak dengar, azab nikmat. Susahnya hidup dalam kubur lagi, tak ada hal. Orang nak semayang dia. Orang nak semayang duduk dalam kereta jeng apa ucap siapa padam tak semayang. Tu orang jenis orang beriman. Tak semayang lagi tapi takut tak dah. Nah, bodoh gapak orang tembok 400 tembok. Takut tak dah dah. Cuma ini lagi ada gerik ni. Nak jeng jalan. Ada kemalangan Allah tanya macam. Nah. Keimanan tu dia desok, dia jadi gaduh ke dia. Orang ada iman, ada apa? Gila iman. Orang ada. Orang bang hidup dalam eding. Orang bang itu masuk jayang tak? Tak ada apa bagi dia. Relax. Nah, ada masalah. Nama sama Abdul Rahman, Abdullah, Ahmad, Sa'id. Nah. Tapi keimanan tu yang mengundang takwa. Bersih jiwa dan lurus keyakinan, hati pun bersih. Berarti banyak dengar, banyak takut. Banyak takut, hati menjadi bersih. Orang yang dengar 2 kali seminggu lebih baik daripada orang yang dengar sekali seminggu.
Baru jangan kita berbada pada aku sekali seminggu hebat dah. Orang sebelah sekali dia aku seminggu sekali. Nah, dah hebat seminggu sekali. Dengar agama seminggu sekali. Makan sehari 4 kali. Orang yang nak dengar ngajar seminggu sekali boleh. Makan nasi seminggu sekali. Dah buat ni, makan nasi seminggu sekali. Berarti minum air. Okey, stop, minggu depan doakan. Dah apa gini mek? Dah abang tak kisah kan seminggu sekali. Ngamuk habis ngamuk meja-meja. Dah. Ni makanan rohani. Jasmani memang nak makan. Pagi nak makan jagang, tengah hari nak makan nasi. Malam nak makan nasi goreng. Jasmani. Dah salah, kulu washrabu. Dah rohani? Rohani ni roh kita ni. Rohani. Ya tu panggil ya nisbah. Faham? Roh, makanan roh ni. Dakwi makanan roh lapar. Lapar lah mak kita. Nah. Dah roh lapar. Nah, jadi tak juga harus lagi. Yang kena tenteram dan damai semata-mata orientasi berteraskan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu hidup yang bahagia. Kaya miskin tak ada menjadi ukuran. Nah, keimanan tenang. Allah yang maha sempurna dengan segala sifat yang baik, sedang sifat yang baik adalah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah lelaki dan perempuan yang telah balik dan berakal untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil, sifat jaiz, sifat yang harus, yang jumlah kesemuanya ada 41. Ada pun perincian adalah seperti berikut. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil ada 20. Dan sifat jaiznya ada 1. Hak ni hak wajib kita belajar. Jangan kita kata Tuhan ada 20 sifat je, sesatlah kita. Kalau tanya Tuhan ada berapa sifat, jangan jawab ada 20. Allah Ta'ala ada sifat-sifat kamalat yang tidak ada orang tahu bilangan, walaupun malaikat yang hampir dengan Allah. Dah kata 20 tu hak wajib belajar pada sebahagian ulama. Dah mazhab Asy'ariyah. Dah. Dah apa bila belajar sifat tu dah belajar lagi 500 lagi 1000 lagi. Padang dengan 20 ni dah. Kalau kita amal, maka jadilah kita umat yang tauhidkan Tuhan, takut kepada Tuhan. Nah, maka sifat ni yang kita belajar, sifat wujud, kidam, bakok dan sebagainya, nafsiah ke, salbiah ke, tak kira dah. Bukan untuk kita sebut pada mulut. Nah, untuk kita faham sahaja, kemudian kita amal dalam hidup kita. Amal lagu mana? Amal. Bukan hafal. Hafal balik awal. Boy ulu boleh hafal lah ke? Panji koding ingat mulut, sulhi koding ingat mulut. Beli pecah pula nafsiah, salbiah, ma'ani, ma'anawiyah. Dah pakai gitu amalan dah. Nah, bila dia tengok Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, maka dia beramal. Beramal lagu mana? Segala kerajaan yang ada atas muka bumi ini lemah belaka. Allah saja yang berkuasa. Kalau Tuhan nak cabut kekuasaan kerajaan tu, kelip mata je. Kalau rakyat tak boleh perebah, raja perebah. Faham? Itu amalan kita ya. Baru jadi. Dah apa lagi lah orang dia. Nah, apa hancur kita ni ngaji. Nah, ujuk kedang bakok, ujuk kedang bakok, ujuk kedang bakok. Time makoh. Sang ketu juga nya pakoh. Nah, padahal Allah tu berkuasa dan mu takat mu kelah mu gi sakar pakoh orang zalim. Allah boleh buh yang ulang ke mu dia ngah. Nah, baru panggil beramal sifat 20. Yang pertama wujud Allah pasti ada. Sebagai bukti adalah adanya alam semesta ini termasuk langit dan bumi. Semua itu adalah hawadis, ciptaannya yang baru. Hawadis ni jamak. Kata banyak adalah. Kalau satu dipanggil hadisun. Nampak? Atau hadisun yang baru. Setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Adanya kursi pasti ada yang menciptakannya. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Baik. Bukan maknanya Allah Ta'ala ni sifat wujud nombor 1. Kalau orang ngaji ikut kitab sifat 20 kau, tu guru kata sifat yang pertama itu wujud, kedua kidam, tiga bakok. Jangan kita faham nombor 1 sifat wujud. Jangan kita faham nombor 2 itu sifat bakok. Dak. Sifat ni tak ada nombor. Tulis-tulis nombor ni nak mudah belajar. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dengan kidam, dengan bakok, dengan 1000 juta lagi sifat kamalat. Tidak ada dulu kalian. Semuanya sifat Allah qading seperti mana qading zatnya. Tak boleh nak buh nombor 1, nombor 2, nombor 8, nombor 20, nombor 60 tak ada.
Dan ni ubah untuk kemudahan kita tengok, kemudahan kita nak belajar. Faham? Nak kata Tuhan nak ada nombor blok sifat-sifat dia. Nah. Sifat dia macam diri dia juga, tak ada permulaan. Nah. Dia gitu. Dan apa tak sebut sekaligus, mana boleh sebut sekaligus. Boleh ngaji sebut sekaligus. 20 til. Blum. Tak sebut kan dia. Sebut suti-suti ada wujud. Makna begini. Tu jadi aturan tu. Faham? Takut duk faham gitu. Orang kata saya bilang kali sifat Tuhan 40 kita bilang hidang, wujud, bakok. Apa hidang tu? Allah wujud tu. Tak apa nak sebut ni tu kong. Nah, dia bukan nombor-nombor ni macam ke rukus mayang. Rukus mayang dia tertib. Siang dulu baru rakam. Jadi Allah itu wujud. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya ada. Allah ada, mesti ada, garanti ada. Tak boleh, tak ada. Adanya Allah itu wajib. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak dapat kita gambarkan pada akal kita bahawa Allah Ta'ala ini tidak wujud. Mesti wujud. Tak logik, tak wujud. Apa? Dah alam ni. Ada kita lama-lama banyak. Dalilnya, buktinya alam ini, alam ini. Ke mana tu wajah istidlal dia panggil. Cara nak mengambil dalil. Maknanya alam. Alam ni kenapa pula? Alam masih Allah. Lain pada Allah Ta'ala dipanggil alam. Langit, bumi, malaikat, lima, jin, manusia, atu, kereta, alam belaka tu. Mana makhluk ciptaan Allah. Adanya makhluk ni mesti ada khalik. Makhluk tu isim maf'ul yang kena jadi. Bila dia tu kena jadi kita ni, maka ada yang tukang jadi. Tukang jadi tu fa'ilun, khalikun. Arab kata. Yang menjadikan kita. Nah, Sains kata menjadikan dirinya sendiri. Sains bodoh tu. Mana boleh menjadi diri sendiri? Tengok dia kata kursi mesti ada tukang buat kursi. Nah, orang molek kursi ni belikan ni buat pergi tukang ni buat. Dah ni jadi diri. Cakap molek haji, dah jadi diri. Haji Isyak kan. Yang cakap jadi memur gini. Nah, mesti ada tukang. Kabarlah tukang ni tidak ingat dah. Baru betul gitu. Nah, mesti ada tukang. Nah, kursi ada tukang. Rumah mesti ada tukang buat. Kereta, tukang buat dia ada. Perotong, Jepun. Nah, baju. Nah, mesti ada. Nah, tukang jahit. Nah, alam ini ada tukang. Tukang tu Allah. Tahu dah ni. Nabi-Nabi turun daripada Adam sampai ke kiamat. Semua khabar. Tukang yang buat alam ni Allah Ta'ala. Ni ayat ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah tu Tuhan yang khalaqa, yang menjadi, membuat tukang. Dia tukang yang kita yang reka segala langit dan bumi dan barang antara langit dan bumi. Langit dengan bumi ni banyak benda lah. Kita ni bumi duduk keliling matahari, 9 utir planet, satu galaksi, satu dipanggil sistem suria. Dalam alam Allah Ta'ala ada berbilion-bilion lagi sistem suria. Ada lagi matahari kat lain, planet dia pusing. Ada matahari yang 6 utir planet pusing, kita 9. Nah, salah satunya bumi. Ada lagi yang pusing banyak lagi. Semua tu ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dengan bumi. Nah, hatu pun Tuhan jadi juga. Tuhan jadi juga tu. Tapi Allah menjadi benda yang ada pada akal, menasabah terima. Benda yang tak ada terima pada akal, Tuhan nak menjadi itu. Nah, Tuhan hanya buat benda yang menasabah pada akal. Benda tak masuk akal, dia mustahil lah maknanya. Tuhan tak buat benda mustahil. Macam anak. Anak bagi Tuhan, Tuhan boleh buat. Tak ada soalan itu. Faham? Ada orang ditanya, dia nak menyesat orang. Dia tanya apa ni? Dia kata Allah Ta'ala boleh buat tak satu batu yang sangat besar sehingga Tuhan sendiri tak orang nak angkat. Ini soalan kufur. Nak menyesatkan orang. Nah, soalan gini batal tak ditanya. Bapa tak boleh jawab. Bukan, mana tak kena cara tanya. Nah, benda mustahil. Allah tak buat benda mustahil. Allah buat ni benda yang harus berlaku. Nah, macam bulan. Nah, kalau tak ada bulan, Tuhan buat. Boleh tak? Masa dulu tak ada lagi. Masa buat langit, Tuhan nak tambah buat bulan. Boleh tak? Dan ni dia buat dah. Jadilah bulan. Dan tambah buat, tak ada masalah. Orang ni mustahil. Dia nak buat pula bulan. Tak buat apa segi. Jadi bulan. Nah.
Ada pula Tuhan boleh tak buat satu batu yang sangat besar yang Tuhan sendiri tak buat nakkan. Kalau Tuhan dia kata kalau Tuhan boleh buat batu ni baru dia berkuasa sungguh. Berkuasa kepala otak pun dah tak buat nakkan. Faham tak? Maknanya soalan tak logik pada akal. Tak boleh nak terima akal. Bukan soalan itu. Nah, tu nak merosak tu setan. Nah. Setan tu soalan setan lagi. Nah. Macam mari dekat Nabi Idris. Nah, soalan itu jangan jawab. Buat kan ni? Buat macam Nabi Idris. Nabi Idris tengah jahit. Nah, dia jahit baju, dia jahit. Dia jahit baju, pandai menulis. Nah, Nabi Idris. Dia jahit baju, dia cocok jarum, dia kata subhanallah. Bila dia tarik jarum, dia kata alhamdulillah. Nak jahit, nak selah, nak siap selah baju, banyak boleh pahala dia, Nabi Idris. Datang lagi seorang laki-laki tua. Nah, syaitan, dia berupa laki-laki tua. Nah, dia nak mari menyesat Nabi Idris. Nah, dia kata, hey Nabi Idris, dia waktu beg kulit telur tangan. Nah, kulit telur dia isyak dah. Faham tak? Dia tebuk lubang, isyak telur. Kulit itu tunjuk Nabi Idris. Dia kata Tuhan boleh buat tak bumi alam yang begini indah berduduklah kulit telur ni. Nak masuk ke lubang halus ni. Nabi Idris tak kejut. Dia kata Nabi kan. Nah, bukan ustaz Nabi Idris. Dia kata orang yang paling pijak dalam alam tu Tuhan latih jadi Nabi. Itu lah. Nah, Nabi Idris kata mai dekat sikit nak tengok. Alah yang salah itu. Dia pun mari dekat, cocok jarum atas mata. Beruduk rapak mbau. Tak. Dia jawab bodoh alang itu. Nah, bukan nak beriman itu. Jadi Allah yang menjadikan. Bila ada dah kita tengok dengan musyahadah, ada dah ni, mesti ada tukang. Macam tadi lah, akal tak terima, rumah tak ada tukang, baju tak ada tukang. Dan alam ini yang begini indah tak ada tukang. Jadi gitu tak kena sabar lah. Nak hak begitu mudah selah baju Melayu nak kira ciptaan selah baju Melayu dengan cipta langit bumi mana payah. Nah, payahlah langit bumi. Dah selah baju yang begini mudah. Ambil kain guti jari sikit dah. Jadi baju. Kejap ada jam setengah. Pun mesti kena ada tukang. Dah bumi yang begini luas, langit yang begini luas, takkan ada tukang. Nah, dah tu sains, buku sains kata dia jadi sendiri ala ni musim top jadi planet. Tu mabuk ada sains tu. Tak? Ramai boleh cakap gitu. Dia kata batu ni 64,000 juta tahun. Ramai muadil lah tu. Faham tak? Buat cakap saja boleh. Anggorang. Tulang ni, dinosaur ni, kurang-kurang umur dalam 25,000 tahun. Ni 27,000 tahun ni. Muadil lah tu pada. Mana muadil? Bukan ilmu Tuhan. Tapi dah kata gitu sekadar kajian manusia. Kajian manusia tak apa kita tulis, kita ikut. Tapi ingat ilmu manusia bukan ilmu Tuhan. Banyak kelemahan dia. Maka dah kita tengok dah ada cokoh, maka akal kita mengatakan mesti dah ada pencipta tukang bagi alam ini. Orang yang kata tak ada Tuhan, orang tu rosak akal dah. Orang ni mereng dah, orang ni doktor dah, tak apa jadi dah otak dia. Sebab ada dah mata lihat. Bekas ada, mesti ada tuang. Kalau kita jalan tepi sungai mana, tengok tapak kaki rimah, mesti kita kata ada rimah. Kita tanya Tok Mulu, dia ni tapak kaki rimah ni, rimah ada ni, dia sagi lah. Tok Mulu kata tak ada, sini tapak kaki saja ada. Rimah ada, lama 1000 tahun lebih dah aku rimah. Kita ambil Tok Mulu tu, telefon lah sungai. Bodoh cakap. Ada blok tapak kaki ada, baru lagi rimah tak ada. Mesti ada rimah. Dan ni tapak kaki kita ni. Kita ni bekas kesang daripada kekuasaan Allah, tanda wujudnya Allah. Sebab tu Tuhan cipta langit dan bumi. Tuhan cipta pula kita supaya lihat kepada bumi, kepada langit, untuk balik membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kehebatan tu, tengok kehebatan ni, supaya kita ramai-ramai tunduk sujud kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tu tujuan. Nak test kita kan. Tuhan boleh buat duduk dalam surga selalu lah. Dari pakai duduk dalam dunia, pakai duduk dalam surga selalu. Boleh buat. Boleh ada beriak cok duk main gambar lalu. Tak ada.
Tapi buhlah dunia dulu. Buhlah dunia. Nak suruh kita tengok kebesaran Allah Ta'ala cipta dunia. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula. Sifat yang kedua. Soalan lah pula. Punya masalah ni. Wujud Allah Ta'ala kidam. Wujud Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak didahului oleh sesuatu. Kidam. Sebagai bukti jika wujud Allah Ta'ala ada permulaan atau ada sesuatu yang mendahuluinya, tentu Allah termasuk barang baru. Jika Allah termasuk hawadih barang baru, tentu ada yang menciptakannya. Yang menciptakan Allah perlu pencipta lagi. Yang menciptakannya perlu pencipta lagi. Begitu seluruhnya sehingga terjadi mata rantai. Dan ini mustahil bagi Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Artinya Allah yang maha awal, maha akhir dan yang maha batin. Orang-orang yang baru nak mendekati ilmu tauhid, ambil kefahaman orang hafalan anda. Tak apa. Kemudian sifat yang kedua maknanya qadir. Kita tak pun nombor dua pun tak apa. Kita kata Allah jugalah yang qadir. Boleh tak? Allah bersifat pula dengan awal yang tidak ada permulaan. Huwal awwalu la ibtida li awwalihi. Dialah yang awal yang tidak ada permulaan bagi wujud awalnya itu tak ada. Macam kita katakan kita awal. Jangan faham awal ni sebelum tu tak ada. Macam petang tadi pukul 6.30 tadi orang tu dia panggil mula-mula surah ni. Nak 6.30 dia panggil. Orang ada lagi. Orang panggil dia awal tak. Huwal awal tu. Orang yang awal. Tapi bukan maksud gitu. Pukul 6.30 dia ada. 6 sekuat dah. Awal Allah Ta'ala ni bukan awal macam kita mari awal. Sekedar mari surat. Awal maknanya dialah yang mendahului segala makhluk. Tapi tak ada mula. Tak ada permulaan. Tak ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir, ada hari jadi. Ada mak? Gaji sambut tak hari jadi? Gaji? Nyanyi lah. Gaji sambut tak hari jadi? Tak disambut. Hari lahir? Dulu. Dia hari lahir lain, hari jadi lain. Yang kita nak sambut boleh tu hari lahir. Hari jadi tak boleh sambut. Pasal kita tak tahu. Bila tak tahu. Yang tahu 26 bulan 7 1985. Tu hari lahir. Lahir jasad kita ni. Jadi, rambut dah. Masa Tuhan cipta tu Adam, Tuhan jadi dah kita. Dalam bentuk arwah. Buah dan sulbi tu Adam. Tu hari jadi. Dah boleh sambut tu. Mau 3 kapal liling. Berapa puluh ribu tahun. Hari lahir. Jadi kita dia faham. Allah tak ada hari jadi. Tak ada hari lahir. Kita ada ke? Kita roh dengan jasad tu lah roh. Masa dulu kita ala arwah Tuhan kan yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tu ala roh, jasad ada. Masa tu kita duduk belakang tu Adam, Allah sapu belakang tu Adam sulbi, kita tubik daripada punggung tu Adam, daripada sulbi ni, semua umat yang akan lahir ke dunia keluar dah, tapi rupa yang sangat halus. Halus lagu mana? Di hujung belakang kita ni Tuhan boleh ubuh berbilion-bilion anak cucu kita ni. Ngamat tu. Masa tu ada belakang kita ada, Siti Nurhalizah ada, George Bush ada. Satu pun ada tak masa tu. Ada belakang masa tu. Orang putih pun ada. Allah tanya, alastu bi rabbikum. Hei manusia, mu tak cerita lagi, mu ni alam roh. Ulama tafsir kata Tuhan beri kekuatan bagi roh masa tu boleh cakap dah. Rupa semua yang sangat halus, tapi boleh cakap dan faham untuk nak jawab soalan Tuhan. Mu turun ke dunia kaki, ingat mu hanya boleh tauhid, beriman kepada aku, jangan kufur kepada aku, tunduk kepada hukum aku. Kita ramai-ramai jawab dengan kafir, dengan Yahudi, dengan Nasara. Dah orang beriman, lamang sahabat berada belaka. Bala, memang bahkan kami semua akan tauhid kepada kamu. Syahidina, hari ni hari mu buat keluar kami di langit ni, kami menjadi saksi. Itu kita. Maknanya kita ada dah. Tapi bila ambil roh tu, bubuh dalam mana? Dalam perut mak kita. Kita umur 4 bulan, 120 hari. Tu jasad, body faham tak? Gerang lama dah. Body chassis.
Kita duduk tak ulang lah perut mak, marilah malaikat sampai masa dengar arahan Allah sekian masuk roh tadi. Hidup kan. Popah-popah nyawa. Sampai masa lagi cabut balik tak? Ambil balik. Ambil balik. Tak benar jalan lah. Cerita kat dia biji tadi. Faham tak? Ada kan? Ada kat dia biji. Dia kunci pagar. Kereta berjejuk dalam. Boleh ambil tak? Tak boleh ambil. Duduk itu lah. Dah tu dia. Tu jasad tu. Roh. Dia biji ambil balik. Kita gitu lah. Sampai masa lagi dah balik. Kita tarik balik. Hak cek itu. Waktu baik. Roh itu. Hak aluh. Maka body pun sadar. Nyanda kursi. Dah gerak lah. Kita ni muda. Hak muda jasad. Hak tua tu. Roh pun dulu tak ada juga. Tuhan cipta. Beriak cok kali Tuhan buat. Hebat Tuhan. Maka tidak ada permulaan segala-galanya. Bukan kata zat saja. Sifat Tuhan tak ada mula. Semua tak ada start. Tak ada mula. Allah ni tak ada start. Tak ada ending. Kita ada. Haji Mat lahir tahun apa? 38. 33. Tengoklah. Banyak boleh bonus je. Tahun 33 orang lahir tahun 60 hal lama tak jauh. Berderu dah bola kotak. Ada. 33 lahir. Tahun 31 Haji Mat ada lagi. Ada lagi lah. Masa mak Haji Mat duduk kasih ingat dengan ayah Haji Mat itu. Tak nikah lagi ada lagi tau. Tak ada lagi Haji Mat ada lagi. Itu orang panggil baru. Walaupun tua dah kita tengok macam barang etik tu. Tapi orang panggil baru juga hadis. Baru. Apa panggil baru? Pasal sebelum tu tak ada. Tiap-tiap apa pun yang sebelum tu tak ada, dia panggil hadis. Nampak? Dia panggil baru. Jangan faham baru beli baju kan itu. Dalam ilmu tauhid baru maknanya benda-benda apa pun sebelum tu tak ada. Ada orang tak ada, kemudian baru ada. Dalam langit, sebelum ni tak ada langit. Tuhan cipta langit. Langit pun baharu juga. Jadi tidak ada pun yang qadim, semua baharu belaka. Yang lama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan hak minggu lepas hak baki tu tak boleh jawab juga pasal masuk dalam kitab tu naik kereta pakuatan. Buku tu pakuatan pula. Nano cari tadi. Ada orang kuatan tadi semua ada di buku. Jadi ingat soalan tu pula. Jadi kita baca soalan baru malam ni lah. Agak sabarlah. Saya ada satu kemuskilan. Sebelum ini kita dengar minyak wangi yang mahal ada alkohol. Tapi baru-baru ini saya dapat email mengatakan kebanyakan minyak wangi yang mahal guna enzim khinzir dalam proses pembuatannya. Adakah benda ini benar atau sekadar khabar angin? Sebab minyak wangi itu dipakai dalam kehidupan seharian saya. Saya nak tahu kesahihan benda ini. Minta perjelasan. Ditanya benar tak ada minyak wangi mahal-mahal yang dibuat daripada alkoholnya dan daripada enzim badan khinzir. Jawabnya benarlah. Memang benar. Tapi tidaklah semua alkohol itu daripada enzim khinzir. Dia agak canggih lah kajian tentang enzim khinzir ni. Yang letakkan dalam alkohol yang ni memang canggih lah. Sehingga digunakan oleh syarikat-syarikat apa namanya perfume, minyak wangi yang mahal-mahal. Minyak sebatar 180, 250. Jadi berhati-hatilah sikit kalau kita menggunakan minyak wangi hak mahal ni. Kalau boleh kita cari sepenuh carilah biar dalam email dalam internet akan produk-produk minyak wangi mana yang menggunakan enzim alkohol. Supaya kita jauh. Adapun kalau kita menggunakan minyak wangi hak menggunakan najis hak lain, boleh tahan kira sebab dia tak wajib basuh dengan tanah. Dan kita pakai pun kalau dia beralkohol dah sawak semayang nak pakai sangat. Sembuh balik luar nak pergi jalan, nak pergi patah.
Nah, dia tu orang mau dia kekek. Nah, tu dah apa hak bagian luar. Nak lagi mandi baru sembahyang zuhur. Nah, tapi kalau dengan enzim yang tinggi, tak sedap dengar lah. Nah, dia gitu. Soalan seterusnya. Harta sepencarian. Bila suami meninggal, harta pusaka akan ditolak harta sepencarian untuk isteri. Dan barulah dia bagi yang selebihnya pada waris. Soalan, jika isteri mati dulu, patutkah harta sepencarian ditolak dulu dan dibahagi kepada waris? Dah? Isteri mati dulu, suami mati, isteri dapat harta sepencarian. Jika isteri mati dulu, patut tak harta pencarian ditolak dulu dan dibagi kepada waris? Waris mana? Waris isteri. Anak-anak dulu lah mesti ketang. Nak isteri mati, patut ambil dulu hak bagian isteri itu. Dah dia mati. Nak, arti mana harta sepencarian? Dia nak gini, nak faham gini dulu. Sepencarian ni lagu mana? Nah, harta sepencarian ni hak begini, hak isteri dia itu. Nah, sama-sama maknanya menyumbang dalam menunaikan nafkah lah. Beli rumah bayar sama, beli kereta bayar sama, tu sepencarian. Selagi sepencarian, isteri yang bila suami dia buat kerja cari makan, dia yang uruskan kehidupan suami, tu dapat harta sepencarian. Yang tak dapat harta sepencarian ni, mana isteri dia tak sediakan mana kelengkapan untuk suami, makan kedai lah ke. Nah, suami kerja tapi makan kedai. Nah, jadi bukan isteri tu yang menyediakan segala kelengkapan untuk memudahkan suami bekerja. Itu tak ada harta sepencarian tu. Nah, kemudian harta sepencarian yang sama-sama cari ni, isteri mati, hak dia. Baru hak mana kita kata tak boleh nak bagi. Kalau hak boleh bagi, hak tu hak waris bagi isteri lah. Nah, sebab dua orang suami isteri sama-sama beli barang, rumah. Sama-sama beli rumah, sama-sama beli perabot, beli belaka. Ada, maka isteri pun mati. Maka isteri mati, harta peninggalan ada sebahagiannya hak isteri. Maka sebahagian hak isteri itu, nah, hak tu yang dibahagikan kepada waris bagi isteri. Faham baik? Nah, harta sepanjang harta sebahagian untuk isteri. Tapi isteri mati, siapa dapat? Suami tu lah. Anak tu juga, mak ayah dia dapat. Nah, dia gitu. Dah duit hak isteri yang simpan suku benar, hak tu bukan sepencarian tu. Hak tu hak dia. Nah, soalan seterusnya. Adakah Mu'tazilah kafir sebab kata Quran makhluk? Baik, ulama-ulama sebuah orang yang kata Quran makhluk ni tak kafir. Nah, yang kata Quran ni, yang kata kafir ni orang yang mengatakan sifat kalam, sifat Tuhan, sifat kalam tu makhluk. Nah, kata Quran tu makhluk. Kalau dia kata makna Quran makhluk, Quran hak ada depan kita ni, hak tulis ni, ada baris, ada titik, ada dengung, hak tu makhluk nah. Betul lah. Nah. Jadi dah secara lah benda-benda lagu ni. Nah, untuk kepahaman, kalau boleh kepahaman benda-benda lagu ni, yang agak kalau kita tanya, bila kita hurai, jadi menyulitkan orang baru nak dengar. Faham? Kalau soalan gitu tak usah tanya kat ramai-ramai. Nah, bak orang baru nak bagi dengar benda Allah main Quran makhluk ni. Nah, jadi pening kepala. Tak, kalau boleh soalan yang kalau kita jawab jadi orang baru. Orang baru kita orang lama tak apa lah. Tak. Orang baru nak dengar jadi malas dengar benda main makhluk ini. Tak faham. Tak. Kalau boleh soalan itu kita elokkanlah. Nah. Soalan-soalan itu. Maknanya kalau boleh soal yang kalau kita tanya itu orang boleh tupang dengar. Boleh beramal cek. Nah. Bukan elok tak boleh tanya kat tak ada orang lah. Tak payah hurai ramai. Nah, takut orang baru mari sekali malam ni nak terang, tanya si kodeng nak terang pula ni kepala kawan tu. Benda-benda yang sulit begitu. Jadi kata dia mata-mata Quran ke makhluk tidak kufur. Nah, apakah ada bid'ah dalam Islam seperti bid'ah hasanah? Ni kita dah nak jawab lah. Imam Syafi'i jawab dah. Dia kata al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Nampak? Mahmudah wa mazmumah. Nah, iaitu bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik itu bid'ah yang tidak ada dicontohkan pada zaman Nabi, tetapi memberi kebaikan kepada orang.
maka itulah bid'ah hasanah. Itu jawapan. Nah, Imam Syafi'i jawab, bukan Ustaz Syafi'i. Kalau ngajar surah ngecam kan? Imam Syafi'i, dia seorang je keturunan Rasulullah daripada imam-imam mazhab 18 orang imam. Nah, dia jawab lagu tu. Bid'atun bid'atan. Bid'ah dua bahagi, mahmudatun wa mazmumatun. Bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah, dan bid'ah yang tercela syarak. Nah, begitu. Soalan seterusnya, apakah boleh seorang iktikad dengan Syiah tapi kita masih dalam ahli sunnah? Tak boleh lah, Syiah bukan ahli sunnah. Nah, Syiah lah, ahli sunnah. Nah, Syiah ni mereka yang nak supaya Sayyidina Ali ni jadi khalifah yang pertama. Mereka tak setuju Sayyidina Waqar, Sayyidina Umar tak setuju. Nah, padahal itu adalah ijma' sahabat. Jadi kalau ijma' sahabat ni jengkreng lah. Nah, banyak lagi lah. Hak karut-karut pelik-pelik pada juga. Nah, main bila musim, bila sampai hari Karbala, hari ulang tahun, hari ulang tarikh dibunuh Sayyidina Husain. Nah, pedang golok ni tiap atas belakang pada bit darah ni. Supaya nak rasa attack kesusahan, kesakitan Sayyidina Husain. Nanti semua sesat belaka. Ini Syiah belaka ni. Nah, bang sebut nama Sayyidina Ali bang. Nah, padahal ijma' ulama mana ada. Nah, ada dua kalimah syahadah. Dia lepas kalimah syahadah itu ada sebut pula. Nah, Sayyidina Ali itu kekasih Allah. Ada sebut pula tu. Nah, itu Syiah. Bukan ahli sunnah. Adakah ibu bapa Nabi diazab kerana wafat sebelum Nabi SAW menjadi Nabi? Hak ni serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni soalan. Bagaimana nak jawab mak rempit orang bina yang kata memang Allah takdir dah aku gini? Nah, dia zina, kita kata apa zina ni dosa besar tak baik. Dah Tuhan takdir aku gini, aku zina. Nah, dah dia jawab lagu tu. Memang semua ni kita bergerak atas takdir. Kalau tidak Tuhan takdir, tak jadi zina. Allah takdirkan. Tapi ingat, takdir ni Allah Ta'ala takkan kejadian berlaku gini-gini. Usaha dan ikhtiar daripada kita. Sebab tu Allah akan balas azab dengan sebab kita yang pilih. Bukan kita ni macam Jabariyah. Allah takdir dah, dari gerak dah aku. Nah, itu karut. Allah memang dia takdir sekali sesuatu. Nah, wallahu ala kulli syai'in Allah wallahu qaddara kulla syai'. Al-hadis baca sama Allah tu. Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Nah, segala kejadian, berzinanya dia ni pada sekian bulan dengan takdir daripada Allah. Tapi apa Tuhan azab pula orang berzina? Dah Tuhan takdir dah. Takdir bukan Tuhan paksa. Nah, takdir bukan mana paksa. Paksa lain. Paksa ni kalau kita tak berzina itu mutaragah. Tuhan buat. Kita naik motosikal kena gigak kat awet tu. Kalau kena tak lain patah metal. Faham tak? Exhaust tabu. Tu baru orang paksa. Tuhan zalim lah kita buat. Nah, kena tak lain tak boleh jadi betul. Ni boleh kena atas surah boleh. Masa kita nak pergi zina boleh kena atas surah. Boleh tak? Kalau di mana pun jeng boleh. Kat betul atas surah. Tak masalah. Mana kita pilih juga menerukan kerja salah kita. Hasil tu kita dibalas di akhirat nanti. Nah. Cuma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau jadi benda dak balik, buat benda udah pun semua, jangan kata takdir. Memang hakikat takdir, tapi hak dirimu, jahat kamu. Ni gitu. Hak baik lainlah kalau benda baik. Allah lah supaya nak merendah diri. Nah, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang dapat kepada kamu benda hak molek-molek. Negara laku, berobat jadi baik. Nah, kerja naik pakat, boleh beli kereta baru. Nah, ni kita balik Tuhan semua. Bila balik Tuhan, kita tidaklah ujub, lupa pertolongan Allah. Nah, dah kalau hak uduh jadi berzina, jadi curi, jadi mengisak, jangan kata Tuhan. Tuhan tak boleh dengar lagu tu. Famin nafsi, kata sebab hak aku sendiri. Dan semua sekali hakikat kullum min indillah. Semua memang daripada Allah. Maka orang yang akan diazab nanti tidak dia kata mung paksa aku dah. Tuhan tak paksa. Paksa macam tadi dah orang mari kita ambil senapan buah atas kepala. Tembok gajah. Bukan tembok semua, tembok gajah. Lubang besar bola tenis buah atas kepala. Faham tak?
Kalau mu dak bina dengan puan ni aku tembak. Memang kita lapor peluru lapor terang lapor. Nah, hal papa dia 30 orang ni tembak buat gini. Kita takut tembak ni ya. Tu tak kena azab. Hak tu baru kata dak aku mau bina ni takdir kata. Tu aku ditakdirkan kena paksa semalam. Nah. Tu paksa. Dah gitu mana dah siap? Tak dosa tu. Tak dosa. Dah kalau ramal dia kena berzina teramal, paksa tu ni pula selori awet. Paksa. Tak kira 3 kapal pun. Selama mana dalam keadaan terpaksa, Tuhan kata fala isma alaik, tiada dosa sedikit pun atas orang yang dalam keadaan terpaksa. Ingatlah masa kita nak jadi mak rempi, tak sembahyang tak apa, jangan salah Tuhan. Dah kita pilih kan nak jadi gitu. Kalau kita pilih nak jadi orang baik boleh, diserah boleh, tak ada masalah. Bukan mutusikan mak rempi bila mari surah, tak ada itu. Bila pergi patas tak hidup kan? Sama-sama hidup lah tu. Jadi kemudahan Tuhan beri. Nak jalan baik, ikut jalan baik. Nak jalan jahat, ikut jalan jahat. Tak ada masalah. Kekuatan aku beri. Kekuatan mu nak ambil optimal tu, Tuhan beri kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, nak start untuk harap rebah lepok gitu. Walaupun niat jahat dah ni, nak pergi orang puan, nak pergi belakang airport tu, nak berzina situ dalam bank. Tuhan beri kekuatan. Masa start tu Tuhan beri hidup. Hidup selalu. Tuhan beri belaka, turut belaka. Tapi jangan salah Tuhan, pasal kita pilih. Kita pilih. Maka dia azab kat kita dengan pilihan kita. Orang yang tak ada pilihan tidak kena azab. Orang yang ada pilihan kena azab. Soalan kedua ni, sah ke tak semayang kita kalau selumbur ada di tangan? Selumbur orang Tianu panggil. Selumbur. Orang luar panggil ni. Ingat. Duri halus. Boleh tahan dekor. Maknanya selumbur pun dia tak. Selumbur orang luar panggil benda. Cik Ibrahim. Sama. Selumbar. Gitu kita nak. Faham? Tianu selumbur. Luar selumbar. Selumbur tu duduk di tangan cokeng itu. Jadi kalau kita tak boleh buang, kita kena sapu air atas lumbur tepi-tepi tu. Faham tak? Tapi kalau kita nak buang, kita sapu air ke atas lubang tu saja. Ada orang kata kena korek pula lubang tu menaruk. Nyanyi korang boleh. Korek pula tak payah. Bila kita cabut, daging mana hak terbuka, hak tu dah sampai air, hak tutup diri sendiri tak payah korek dah. Faham? Gitu. Dan kalau masuk dalam daging tu, semua duduk dalam. Hak jenis jeberang tau. Kat atas ni tak berasa benda. Dia tenggelam. Hak tu dah lagi cokeh. Dah atas ni, atas ni sampai air. Atas kat lubang itu. Soalan seterusnya. Soalan, terangkan apa makna insan kamil. Salah satu daripada sejarah asal semayang jemaat ialah 40 orang laki-laki yang Islam. Balik berakal, kemerdekaan yang sempurna, sihat tubuh badan dan bermukim. Soalannya, adakah 40 orang laki-laki itu mestilah orang laki-laki yang berinsan kamil? Sebab ada setengah pendapat mengatakan 40 laki itu mestilah berinsan kamil. Dan mereka ini tak menghadiri semayang jemaat sebab tak cukup syarat tersebut, iaitu 40 orang laki-laki mesti berinsan kamil. Tolong jelaskan masalah ni. Tidak ada seorang ulama pun yang kata 40 orang laki-laki yang buat semayang jemaat mesti dari ni insan kamil. Tak ada. Ini karuk berlaku. Kalau tu buru karuk. Tak ada mana ulama. Sebab ulama sosok. Kalau kena insan kamil maksudnya sebut dah. Dan kita ada kena insan kamil syarat. Tak ada. Dia buat syarat orang mungkin mustautin, laki-laki, tidak uzur, orang yang betul bacaan. Cuma ulama kediam disebut orang ini dipanggil orang kamil, bukan insan kamil. Insan kamil lain. Insan kamil orang yang sampai pada darjat nafsu dia kamaliyah, sempurna dah, mata dah tengok dah alam ini, duk nampak kebesaran Allah, telinga dah dengar dah cakapan makhluk, tu insan kamil. Nak cari dua ni insan kamil nak buat jemaah, patut mudah pergi jemaah pun. Kamil bahasa Arab, ka alif min lam kamilun. Nampak? Kamu la yakmulu kamilun. Mana orang yang sempurna. Sempurna mana? Iaitu dia ni orang laki-laki yang mustaqim di kampung tu, kemudian dia ni sah semayang dia. Walaupun baca Fatihah tak sedap. Dia tapi betul. Bacaannya betul.
Bukan ghairi magdu. Nah, tu dak tu. Nah, tu walaupun rakyat-rakyat sikit tu juga. Nah, tu orang kami. Dak tu ada dak orang sembahyang jemaah 40 orang tu. Lebih pada ada lah. Dah. Lebih pada ada. Kita nak buat hello saja tak mugi sembahyang jemaah, khabar orang dak kami. Dia nak kata dak kami boleh, kita kena cek. Tubik jemaah lagi kena cek dulu orang solat. Tanya awak, reti tak syarat sah sembahyang jemaah? Dia kata reti lah 18 kali. Mengarut ni. Baru boleh tahu. Lepas tu dengar tengok saja, tengok oleh kata. Lepas tu tengok orang-orang tengok gitu. Dok kami dah dia jemaah tak sah. Ni karut ni. Lepas tu ngaji kita tamu-tamu. Pakai rasa dak isan kami. Isan kami lain. Kami dalam bab jemaah lain. Kami dalam bab jemaah boleh baca Fatihah. Dia mustaqim kapung tu. Tu lah kami. Bukan insan kami. Insan kami lain. Insan kami ni darjat tasawuf tinggi sangat tau. Jadi jangan buat helah lagu tu. Dah muh dah pergi insan kami tau. Kita salih kami. Tak? Katakan seorang itu duduk semayang sunat di belakang. Lepas tu ada orang menyangka dia semayang fardu, terus mencuri. Apakah yang patut orang itu kena curi itu lakukan? Adakah perlu semayang seperti biasa dan guanya orang ikut dia pula? Dia ni semayang sunat dalam surah dengan molek. Mari orang belakang ingat ke dia semayang fardu. Akak takbir tepi dia curi pula dia. Curi. Dia nak buat guanya. Tak ada masalah. Kita semayang sunat, orang belakang semayang fardu, dia ingat kita semayang fardu, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia tak boleh ikut ni semayang yang berlainan rupa. Kalau rupa tu sama boleh ikut walaupun tak waktunya berlainan. Depan semayang subuh dan semayang sunat 2 rakaat, kita orang mari asar mari ingat kita imam waktu semayang asar ikut dari semayang sunat. Umpamanya kita semayang zuhur sunat zuhur tak ada masalah. Orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat, orang semayang sunat boleh ikut semayang fardu. Hak khilaf dia saya kira lah. Banyak kata tak boleh. Ulama fuqaha mazhab Syafi'i kata boleh. Hak nak kata tak boleh, saya kira nak kata boleh, nak beramal boleh. Pasal apa? Pasal nazar rupa tu sama je. Ada rakaatnya sama, sujudnya sama je. Walaupun nama takyinnya zuhur ni takyinnya sunat zuhur. Yang tak boleh rupa semayang tu lari berbeza. Seperti orang yang semayang sunat sunat nak ikut orang semayang jenazah tak boleh. Tu imam ni tak ada rakaat. Macam seterik gitu je. Tak mana boleh ikut. Ataupun kita semayang fardu zuhur nak ikut orang semayang ganda matahari. Tak boleh Pasal ganda matahari 1 rakaat 2 kali qiyam 2 kali Fatihah pula 2 kali rakaat. Jadi pelik nak buat apa ni kita. Jadi boleh. Cuma tak payah curi. Ulama kata jangan curi. Curi ni untuk kita pergi semayang sah penuh dah. Nak masuk tak boleh dah. Takbir belakang curi suruh dia duduk bostang. Duduk dengan kita 2 orang. Dia panggil 1 sah. Seorang makruh. Nabi tak suka semayang tarik orang. Curi itu. Kalau kita nak buat dia jadi imam, kita tak payah curi. Duduk tepi dia dah. Allahu Akbar. Sebab orang yang jadi imam selain jemaah tak wajib pun niat jadi imam. Tak syarat pun sah dia. Tak khabar kerja pun tak apa. Jangan main curi gitu. Soalan seterusnya, Buana hukum salat jemaah seorang yang dengar khutbah jemaah tapi di rumahnya. Kerana rumahnya dekat tangga masjid dan masih nak memayang baru pergi masjid. Tidak boleh semayang memayang. Dah buana plak. Kalau orang pergi masjid tapi tak dengar pun maksudnya dia duduk bersembang-sembang masjid khutbah tu. Orang dia tak syarat nak sah dengan jemaah dengar khutbah. Yang dengar khutbah ni orang nak buat sekurang-kurangnya bilangan jemaah. Kalau hak set mari duduk luar ni bukan set bilangan jemaah. Set maknanya nak win lagi semayang saja je dah. Bukan hak masuk gua kira. Jadi tak ada masalah dalam bab sah. Tak dengar khutbah pun tak apa. Amat masa orang duduk khutbah dia duduk rih untuk duduk untuk. Dengar qamat siang langgar masuk semayang. Sah tak semayang? Sah jemaah. Dah gua ni tak ada pala. Pasal budak dengar khutbah. Pala dia ada, pala semayang jemaah. Tak pala dengar khutbah.
Nah, lepas tu pahala dapat janji Nabi apa dosa seminggu tu tak ada. Sebab Nabi kata nak dapat dosa seminggu untuk apa? Nah, mesti mari ambil wuduk sempurna, lepas tu masuk dalam masjid sembahyang sunat dulu. Nah, rakyat masjid, qabliyah masjid, kuliah zuhur, kuliah Jumaat. Nah, lepas tu dengar khutbah, dak lakah kepala orang, pakai minyak atas syarat pula. Nah, lepas tu sembahyang berjamaah sama-sama, balik. Tu baru dapat apung seminggu. Dah ni dak dengar khutbah, dia sembang dulu. Nah, ada bagi duduk dengar di rumah. Anyuk je. Dia dah tak dapat janji seminggu ampun dosa tadi. Dah dapat dapat pahala sembahyang Jumaat sahaja. Soalan ketiga, guana hukum orang yang duduk dekat dengan masjid tapi tak pernah berjemaah di masjid. Adakah dia itu berdosa? Dalam mazhab Hanbali berdosa. Jumhur ulama kata tak berdosa. Kerana taklah menjadi apa benda kewajipan sembahyang di masjid. Dalam mazhab Hanbali tak boleh. Sembahyang di rumah berdosa. Kerana dia dekat dengan masjid dengan orang. Kita ni fardu kifayah. Tetapi kita luput fadilat yang begitu banyak, sedangkan dosa kita banyak. Macam mana keadaan nanti bila ditimbang di akhirat nanti, dosa kita lebih daripada pahala. Pada masa itu kalau kita rasa nak sembahyang jemaah semua 5 waktu sehari semalam. Tujuan kita nak dapat fadilat nanti. Dan akhirnya memang orang yang tak cara terus ke salat jemaah ini berdosa juga, kerana tidak ada dalam bertumpang sama untuk mengembangkan syiar Islam. Jemaah ni syiar, dia tak terlibat sama, menjadi satu kedosaan bagi dia. Bukan atas jalan tak pergi pada hari itu, atas dasar keseluruhan dia tidak membantu dalam menegakkan syiar Islam. Jemaah satu syiar Islam. Masa sekolah kampung tu tak buat masjid, tak buat surat, maka berdosa habis itu kampung. Soalan yang keempat, apa hukum menyuruh isteri melakukan oral sex? Ni dia nak tanya ni. Dia pernah jauh bak cuik lah, bak apalah. Jawab sama-sama dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat satu ulama mengatakan makruh. Tak berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan haram, tak boleh. Yang mengatakan makruh itu selama mana tidak mengenakan najis kepada mulut isteri. Kalau mengenakan najis, hukumnya haram lah. Sebab sengaja mengenakan najis pada tempat yang tidak layak menerima najis, hukumnya haram. Tapi tak kena najis itu makruh. Berapa dia kata makruh tak haram? Sebab dia kata dalil haram itu hanyalah satu tempat saja pada tubuh isteri, dubur. Hak tu saja haram. Hak lain Tuhan benar belaka. Tak ada dalil. Dia gitu. Kena juga kot dia. Ramai tu taklid gitu. Yang kedua mengatakan haram. Haram apa? Kerana benda ni bukan amalan Rasulullah dan benda yang keji. Nampak? Walaupun tidak ada nas, tapi benda yang keji sudah tentu Rasulullah tak suka. Lagi pula ada satu hadis yang berbunyi, tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut kamu kerana mulut itu laluan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua-dua pendapat ini benar belaka, ada dalil masing-masing. Nas tak ada. Saya telah bayar zakat harta saya pada pusat pengajian agama Jerusalem. Ada orang kata tak sah kena bayar kepada pejabat agama. Kata mereka kecuali bagi yang fakir miskin, boleh dibayar sendiri. Baik. Yang ada dalam kitab fiqh, haram apabila kerajaan melantik amir yang bertauliah, maka kita enggan beri kepada amir pemerintah Islam tersebut. Kalau kita beri juga sendiri, hukumnya adalah sah. Cuma perbuatan kita tak beri ke amir bertauliah itu adalah haram. Sebeza situ. Kemudian ulama-ulama fiqh pula dia kata, tetapi apabila tidak dipercayai akan pengutik-pengutik zakat, seperti banyak berlaku dah mutaakhirin ini seluruh dunia lah, bukan kata Malaysia aja. Lebong mesti zakat, piti zakat tak bagi perhabis. Kalau orang miskin 100 setahun lebih 16 juta, negeri ni lebih 80 juta zakat. Benda gitu main lebih nak mau buat bangunan, lepas tu nak untung pula bangunan tu, sewa kau orang, lepas tu keuntungan dah beri pula pada miskin, jatuh juga. Padahal modal daripada zakat dia tu. Ini semua ni salah berlaku syarak, maka pada ketika itu maka kita beri sendiri, tak ada masalah. Faham baik ni.
Apakah hukum sumber pendapatan yang berdasar kerja-kerja menghibur orang melalui nyanyian dan hiburan? Baik, dia kata gaji pendapatan daripada kerja menyanyi dan menjadi penghibur. Nak tahu haram tak haram? Tengok dulu, jangan pakai menyanyi tu. Pasal menyanyi bukan haram. Nah, berhibur bukan haram. Cuma ada menyanyi gini halal, gini haram. Gini makruh, gini haram. Faham? Jadi kalau nyanyian yang dia buat kepada orang tu haram, maka haramlah pendapatannya itu. Contohnya perempuan yang menyanyi untuk orang lelaki boleh dengar. Macam sekarang ramai lah TV, perempuan, penyanyi perempuan. Hak tu haram. Nampak? Haram. Imam Syafi'i ke Imam Maliki ke Hambali ke haram hak tu. Tak ada khilaf hak tu. Macam penyanyi perempuan lah ni. Nah, dia dapatlah 5 lagu bayar 4,000. Nah, kalau hak kelas sikit, kalau hak cayang ni selagu dia 80 ya gitulah. Nah, tak. 2 lagu dia 150. Nah, tapi kalau dia menyanyi tu orang puang je dengar, ada haram. Ada khilaf lagi situ. Faham? Jadi bila gitu, dia menyanyi untuk muslimat dengar. Muslimat je dengar. Nah, dia mari nyanyi. Dia pun dapat syatuhiyah. Syatuhiyah tu tak haram. Lepas tu khilaf ni kata makruh. Tak, ni kata harus. Itu lain. Nah, tapi kalau nyanyi untuk khalayak macam nyanyi tadi orang ni haram. Nyanyi lagi itu haram. Maka dia dapat banyak mana pun haram betul. Puang. Orang lelaki makruh nyanyi. Bila makruh? Kalau dia menyanyi dia kata dia tu apa benda ni tidak menyebut benda-benda yang karuk. Tidak memuji-muji kecantikan wanita, tidak menyebut bentuk tubuh badan wanita, tak sebut aku tinggi peluk aku. Makruh dia nyanyi. Orang lelaki pak suara dia tak mesti nak. Lepas tu kalau dia nyanyi tu dengan macam learning nyanyi habis dah dengan dia dari latar puang pula penari pula belakang. Dia tu betul dah. Molek nyanyi dah belakang 4 ekor anak ke? Anak bukan pakai selekong belakang je. Tintak macam anak ke. Dengan pakai luar baju ketak dengan ada kan? Nyanyi penari latar dia panggil. Penari latar tu mana dah mak tengok latar. Nyanyi selalu panggil penari latar. Faham tak? Tu haram juga dengan dia, tak berkat juga saya makan. Kalau nyanyi seorang, dia lelaki, sini katanya baik, tak makruh saja. Tapi kalau sini katanya memuji-muji Islam, jadi setengah ulama kata haram pula. Jadi nasyid. Dan kalau perempuan nasyid, haram. Mana boleh? Bang haram dah. Nasyid pun haram juga. Mereka dia perempuan nyanyi, orang puang dengar. Tak masalah. Tak. Jadi tak locong lah hukum. Kena tengok dulu siapa yang menyanyi. Saya meniaga ada rumah yang disewakan dan ada rumah yang disewa. Saya meniaga kain, baju dan ada kedai yang disewa. Sewa duit tu saya simpan dalam satu akaun bank. Bila cukup 1 tahun saya keluarkan zakat perniagaan yang dikira sekali jumlah dalam akaun bank. Perlukah atau tidak wajibkah saya keluarkan pula zakat simpanan? Tak payah dah lah. Tak. Sama je lah. Lepas tu dia pasal sepatutnya simpanan kamu hak sewa rumah tu bukan mu meniaga. Simpan jadi simpanan aja. Mu tak jual rumah. Jadi simpan tu patut mu keluar zakat simpanan suku. Cukup hal dia 5,000 ya. Tapi mu tak keluar simpanan, mu masuk sekali ingat zakat, ambil juga daripada tu. Ada ulama kata lepas dah. Lepas dah lah. Pasal sepatut nak ambil zakat, nak keluar zakat perniagaan, jangan capuk tu. Lagi capuk pula simpanan. Jadi lagi capuk dah tak payah keluar. Sekali lah zakat. Apa pandangan ustaz tentang ada seperti ustazah yang mencukur bulu kening sedangkan dia tahu ia haram? Jawabnya ustazah ini comel lah. Jawab mana? Kita nak khabar haram, dia tahu dah haram. Nak uji pendapat apa? Ada ustazah dah. Ada ustazah yang bandar daripada ustaz. Tak mustahil tak? Ustazah ada. Jadi pandai ayat Quran laju, hadis pun laju. Macam kita hadis Quran kokak-kokak semua. Jadi ustazah dah, dia tahu dah. Nabi kata dah, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah Taala laknat yang cukur bulu kening atau suruh orang lain cukur bulu kening dia, atau hak buka salung cukur bulu kening. Kena laknat belaka. Somel. Haram lah hukumnya. Tak kira ustazah tak ustazah, tuan guru ke bini tuan guru, haram. La'nat tu kata ulama Syekh Hajar dalam kitab apa ni Al-Jawair. Dia kata Az-Zawajir, dia kata kalau nak kenal dosa besar ada sebut depan la'ana. Kalau la'ana Allah, la'ana Rasulullah, ini dosa besar. Dari ilmu ustazah ni ke mana?
Ilmu ustazah ni boleh pakai. Kalau dia amal dah bukan mesti ilmu dia kalau. Kalau dia ngajar tu, rukun sembahyang 13 perkara. Tak salah tu. Ada orang bila ustazah tu buat benda salah, kalau dia ngajar 3 karut belaka. Tak boleh jawab gitu. Dari mana ada ustaz-ustazah maksum? Ada salah kau ni. Kau ni kemah dah dia. Kau bulu kening pula cukup. Dia jadi jangan cari kalau boleh kekurangan orang. Cuma nak khabar mana dia buat tu haram. Tapi jangan sebab dengan risiko bulu kening itu kita jadi tak. Apa tolak habis ilmu dia betul-betul. Jangan lagu tu. Sebab kebenaran ni kalau keluar daripada mulut musuh-musuh Islam pun kita kena makan juga. Kita jangan ambil kebenaran tu. Cuma maknanya jangok dah. Tak sedap dah. Jadi anak murid pun dah ustazah tu. Ada dah. Anak murid botak dulu bulu kening. Tak mana dah ustazah. Macam dalam TV kan, mula-mula keluar tak glamour lagi, tebal bulu kening duduk gitu. Ustazah lain ni halus ni macam ke batas spek ni ustazah. Dah dulu mula-mula masuk 15 riyal je sejam. Lain ni 600 700 sejam. Cakap sejam pun campur iklan super busa lah apalah. Bukan sejam direct gitu. Tapi jadi halus tu leceh. Masa glamour lah. Tak payah lah nak glamour kok lain lah. Ada bicara banyak rasa juga pergi cukup learning lah. Bahasa kita ni ikut tak kan. Jadi kalau kita buat belik-belik tak apa comel lah. Comel tak jemaah apa cukup learning. Comel. Dia tengok atas anak lembu. Tengok anak lembu kan lalu kening. Tak comel. Tapi guting belum kening boleh. Puan. Jangan cukur licin haram. Atau dicukur dia tinggal hak alus dia haram juga. Cukur licin dia buat dengan kalang dia. Kalang dia tu Maybelline. Pokok dia kelabu store. Tu botak tu. Dia nak cukur tangan dia pakai sem, dia cukur. Jadi dia panggil kalang, haram. Atau cukur ambil ke atas, ambil ke bawah, tinggal ujung ni tajam. Kalau cocok muka anak ni rabuk ni. Ujung ni tajam. Haram juga. Dah kata boleh, ulama kata boleh. Boleh ni maknanya diguti hak lebih-lebih. Dia andang sikit dah susu ambil dia tengok somel. Ni macam gerai jual lokang benda kening. Berkarut-karut kali. Suami tengok lugar. Jadi betul lah sikit. Bukan buat peraluh begitu. Tu dibenarkan oleh syarak. Dia comel juga. Hak tua. Buat aluh. Kita tengok macam tuk batin. Dua-dua tak. Tapi sungguh orang tua-tua dia make up lagi. Biarlah. Dah kita tua dah kan mesti kena make up. Orang muda tak apa tak make up, mandi bersih sampai selalu. Ni orang tua dah lah tak make up, tak mandi pula. Ni gitu. Saya ada satu cadangan untuk dikemukakan. Pihak surau Gelombila. Saya harap pihak surau dapat mengadakan kursus pengurusan jenazah untuk para jemaah surau kita. Ini yang belum tahu cara-cara pengurusan jenazah, terutama golongan pemuda. Seperti yang pernah ustaz kata, bila ibu bapa meninggal ada 10 orang anak, seorang pun tak reti nak buat. Dan saya cadang pihak surau kenakan sedikit bayaran untuk kos pengurusan. Dan kalau boleh masa tu sebelah malam suspend banyak-banyak. Kerana sebelah siang mungkin para jemaah kita sibuk bekerja. Sekian, terima kasih. Harap dipertimbangkan. Terima. Hangguk lah. Hangguk. Bismillah, syukur. InsyaAllah lah kita berjumpa. Dan cadangan ni baik. Kita akan bincang lah Tok Imam. Dia akan bincang. Akan buat insyaAllah ramai. Orang yang pandai bui khusus ramai. Kalau kita boleh, tapi bui orang yang mahir dulu. Syekh Hamid boleh. Ustaz Asang kita boleh. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.